Gulai sembilang untuk Abah. Aku masih ingat malam itu, kami anak beranak berkumpul dan emak memasak berbagai juadah. Gulai ikan sembilang kegemaran Abah menjadi menu utama. Di samping sambal udang petai, sayur kelading, gulai ayam kampung dan ikan terubuk cicah air asam. 3 kali Abah menambah malam itu. Aku yang tidak menjamah ikan sungai dipaksa oleh Abah untuk makan. Kata Abah, sedap masakan emak. Malam itu, Along dan Acik berdamai atas persengketaan yang berlaku di antara mereka. Selepas 3 bulan berlalu, ratu hati kami pergi menghadap Ilahi. Aku terasa sepi sejak kehilangan emak, kerana emak tempat kami bermanja. Aku tahu yang paling terasa kehilangan emak ialah Abah. Emak tempat Abah menyandar kasih, melenyap sepi hatinya dan peneman hidup Abah yang paling setia. Aku cuba menemani Abah mengisi ruang-ruang sepi yang ditinggalkan emak. Aku tidak menyalahkan abang aku yang lain jika mereka tidak punya waktu untuk Abah, kerana mereka juga mempunyai keluarga sendiri. Begitulah pusingan hidup, kata Abah suatu ketika sambil mengusap rambutku. Avera juga akan tinggalkan Abah suatu hari nanti. Bukan meninggalkan Abah, tetapi lelaki itu akan menggantikan tempat Abah. Lelaki itu akan menjaga dan mengasihi Avera seperti Abah menjaga dan mengasihi Avera. Tanggungjawab Abah ke atas Avera akan terlepas. Kasih sayang Abah akan terus menghantar Avera untuk pulang menemani sunyi Abah. Avera janji, Abah. Doktor muda macam Avera tentu sentiasa sibuk. Avera sudah memohon bertugas di tempat paling hampir dengan kampung supaya dekat dengan Abah. Aku tidak pernah menyesal kerana menolak tawaran belajar di luar negara dan memilih universiti tempatan. Aku menyambung cita-cita sebagai seorang doktor seperti Along di universiti tempatan. Aku lebih menyesal kalau meninggalkan Abah dalam kerinduan dan kesepian kerana aku satu-satunya anak perempuan paling rapat dengan Abah. Disebabkan Abah, aku menolak cinta Dr. Lokeman. Lelaki itu sangat sophisticated, anak orang berada dan tidak pernah mengalah meninggalkan kota Gahnya. Lelaki itu tidak akan mengikuti aku tinggal di kampung yang masih ketinggalan dan jauh dari kemodenan. Aku menolak cintanya dengan 1000 alasan walaupun dia tidak henti mengirimkan mawar merah. Biarlah, aku tidak kempunan kerana puncak cinta bukan pada harta dan paras rupa, tetapi pada hati dan keserasian dalam ikatan. Aku mengangankan cinta yang akan membawa aku ke syurga. Hujung minggu itu, Along meneleponku. Katanya Abah meminta mencari ikan sembilang. Abah menyuruh memasak gulai ikan sembilang dan meminta semua anaknya pulang. Abah rindu akan anak cucunya. Abah rindu untuk makan bersama-sama seperti dahulu. Along seperti keberatan untuk memenuhi harapan Abah dengan alasan sibuk dengan kerja. Manakala Angah pula berada di Miri. Hujung minggu itu, aku, Acik dan isterinya sama-sama memasak gulai ikan sembilang untuk Abah. Mungkin tidak sesedap masakan emak, tetapi aku harap Abah gembira dan kempunan Abah hilang.
Pada malam itu, kami berkumpul dan berbual-bual di Anjong. Sebelum itu, banyak cerita yang dikongsi Abah, kisah mudanya menjadi seorang guru. Tetapi sayang, tiada seorang pun anaknya berminat menyambung kerjaya Abah sebagai pendidik. Sebelum Abah masuk ke kamar beradu, Abah sempat melemparkan senyuman untuk kami. Alangkah indah kalau semua anak abah dapat pulang. Gulai yang Avira masak mengingatkan abah kepada emak. Hampir air mataku menitis. Malam itu, aku lihat Abah sarat dengan kasih sayang kepada anak-anaknya. Sesekali Abah memandang di kejauhan, mungkin kesal kerana perhimpunan malam itu ada kekurangannya. Along dan Angah yang diharapkan dapat bersama-sama gagal pulang untuk memenuhi permintaan hati seorang tua itu. Aku tidak tahu mengapa malam itu jiwaku dapat merasakan sesuatu. Hatiku berdebar tidak sebagaimana selalu ketika Abah memandang aku dengan penuh kasih sayang sebelum masuk tidur. Esoknya, aku menemui jawapan keresahan itu. Ketika aku mengejutkan Abah untuk solat subuh bersama-sama, aku mendapati nafas Abah tidak beralun seperti biasa. Abah telah meninggalkan kami dengan kasih sayang yang terlalu indah. Rupanya itu pertemuan kami yang terakhir. Pagi itu, Along dan Angah pulang dengan penuh kekesalan pada wajah mereka kerana gagal menunaikan permintaan seorang abah tercinta.